الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang penuh barakah ini kita dapat berhimpun dalam masjid Sayyidina Abu Bakar Yutim dan juga dalam Facebook Live Musa Islam, dan kita akan menyambung kuliah tafsir Al-Quran yang mana beberapa minggu sebelum ni kita tak dapat teruskan kerana masalah yang tak dapat dielakkan. Kita telah sampai pada ayat 37 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maksudnya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ayat ini secara zahirnya menyebut bahawasanya Allah Ta'ala telah mengajarkan Nabi Adam AS kalimat. Yang dimaksud dengan kalimat sini adalah kalimat taubat. Kalimat taubat. Kerana Nabi Adam telah melakukan kesilapan, iaitu memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga bersama isterinya Hawa kerana termakan akan hasutan iblis. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Adam dan Hawa ke dunia. Dia hanya sebab sajalah memang Allah Taala nak menempatkan Nabi Adam AS dan Hawa di dunia. Buktinya pada firman Allah SWT, "Ma'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan seorang khalifah atas muka bumi. Maksudnya Allah memang nak tempatkan Nabi Adam dan anak cucunya kita semua di atas muka bumi. Cuma nak jadi asbabnya, sebab Allah jadikan sebab Nabi Adam melakukan kesilapan dan Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam dan Hawa ke dunia atas asbab itu. Ya, bukanlah kita pernah dengar mungkin beberapa ketika dahulu orang kata kalau
bukan kerana kesalahan Nabi Adam kita hari ini ada duduk syurga. Ini semua sebab Nabi Adam. Jangan cakap macam tu sebab manusia melakukan kesilapan. Para Nabi ini, mereka masuk daripada dosa. Tapi kadang-kadang mereka melakukan kesilapan sifat sebagai seorang manusia. Jadi kesilapan dia itu ditunjukkan, ditegur oleh Allah SWT. Nabi SAW, Nabi kita juga kadang-kadang melakukan kesilapan, seperti mana Allah Ta'ala menegur dalam surah Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Tapi Nabi tidak berdosa. Beza antara melakukan kesilapan dengan berdosa. Kesilapan yang biasa dilaksanakan oleh manusia, kemudian dia bertaubat atas kesilapannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan bagaimana cara nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalimat taubat yang dimaksudkan itu adalah seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 23, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimah doa yang diungkapkan oleh Nabi Adam AS dan Sayyidatina Hawa, apabila melakukan kesilapan di dunia. Allah Ta'ala ajarkan doa ini. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalaulah bukan kerana keampunan kepada kami dan rahmat kepada kami, nescaya jadilah kami orang-orang yang rugi. Jadi syarat untuk kita kembali kepada Allah SWT bertaubat adalah mengisafi kezaliman, dosa-dosa kesilapan yang kita lakukan. Harus kita mengikis sifat sombong, takabur yang ada pada diri kita, yang mungkin kadang-kadang kita mendakwa kita ni tak melakukan kesilapan. Sebenarnya itu adalah penyakit iblis. Sebab itu dalam ayat yang lepas kita bicarakan kenapa iblis itu dilaknat oleh Allah SWT, kerana dia telah pamerkan penyakit sifat sombong dan takabur. Wa iz qala rabbuka wa iz firman Allah Ta'ala yang lalu kita baca apa dia? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wa astakbara wa kana minal kafirin. Kami berfirman kepada para malaikat, termasuk di kalangan perintah itu adalah iblis lah yang duduk di kalangan para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu semuanya sujud, para malaikat semuanya sujud illa iblis, melainkan iblis. Kerana apa dia tak sujud? Sebabnya adalah aba, pada penyakit aba, jadi penyakit enggan, keengganan dia. Wastakbara, takabur, sombong. Disebabkan itu kesan dia adalah wa kana minal kafirin, jadilah dia orang kafir. Jadi dosa ni kalau kita lakukan secara konsisten dan kita tidak mengisafi terhadap dosa yang kita lakukan, dia boleh menuju kepada kekufuran. Sama ada kekufuran dari sudut kufur nikmat, ataupun kalau tidak kita bertaubat atas dosa itu, dia boleh jadi sampai kekufuran yang nyata. Sebab itu orang yang tidak merasakan dirinya tidak melakukan kesilapan apa-apa dan mensucikan diri dia susah nak berubah. Tengoklah tuan-tuan, mana-mana ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang menyeleweng, kenapa dia menyeleweng? Bila ditegur, hari ini kamu buat ni tak betul, khurafat. Lalu dia lagi berhenti, dia lagi tak boleh terima hakikat dia, walaupun telah ditegur, ini buktinya awak salah. Nabi larang buat macam ni, Nabi suruh buat macam ni. Walaupun telah nyata-nyata macam matahari yang terang benderang tentang kebenaran itu, tapi kerana ada penyakit aba wastakbar, sombong dan enggan, aku lebih baik daripada orang lain, maka dia tidak akan menerima
hakikat kebenaran itu. Sebab itu Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga man kana kesombongan, meskipun hanya sebesar biji sawi. Jadi kalau dosa ni kita tidak mengisafi dosa-dosa yang kita lakukan, lama-lama dia boleh jadi besar, lama-lama dia boleh menutup hati. Bila menutup hati, hidayah pun susah nak masuk dalam hati kita. Bila orang tegur, kita dah melenting. Sebab apa? Kita sendiri tidak pernah muhasabah diri kita. Bila tunggu orang tegur kita, kita berhenti. Sebab kita sendiri tidak muhasabah diri. Kalau orang tegur kita, kita tak boleh terima. Apakah ada ruang untuk kita muhasabah diri kita? Kalau tak ada ruang, memang tak ada ruang untuk ini. Kebenaran nak tampak dalam hati kita. Wal'iyazbillah. Kalau dia rasa apa saja dia nakkan dia, betul. Apa saja. Kita tidak boleh membetulkan diri kita. Sebab Allah Ta'ala sebut, wala tuzakku anfusakum. Kamu jangan kata istilah yang senangnya, jangan bajet baguslah. Kamu jangan bajet suci. Kamu jangan sucikan diri kamu semua. Orang tengok kamu mulia kan, orang bagi salam kamu, orang hormat kamu kan, Allah tahu apa kamu buat, apa dalam hati kamu. Allah tahu apa dalam hati kamu, apa maksiat yang kamu lakukan di belakang. Kalau Allah buka ayatnya, misalnya kamu akan malu. Jangan kamu sucikan diri kamu. Kita tahu siapa diri kita. Allah kata, kamu melakukan dosa pada siang dan malam. Kamu melakukan dosa pada siang dan malam. Minta ampun kepada apa kamu ampunkan. Jadi muhasabah diri kita. Datangkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa mesti malu bertaubat kepada Allah Taala? Para nabi menunjukkan contoh mereka bertaubat kepada Allah. Nabi Yunus AS menunjukkan contoh yang mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi Tuhan, melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, aku termasuk orang zalim. Walaupun sifat kemanusiaan ni kadang-kadang ada rasa merajuk. Dia orang dah berdakwah pada kaum sendiri enggan, bahkan dia halau. Jiwa sebagai manusia tu ada kadang-kadang merajuk. Ada tak kita kadang-kadang merajuk? Ada kan? Kadang-kadang merajuk tak tentu. Tak ada sebab pun ada merajuk. Macam-macam hal mengajuk kita. Tapi para nabi, dia mengajuk sebab disakiti oleh kaum dia. Kadang-kadang mengajuk ke? Mengajuk tinggal dengan kaum dia sekejap. Buang hajau yang kaum ni, dia tak boleh terima dakwah dia, bahkan dia halau. Bahkan Nabi Yunus tinggalkan sekejap, Allah timpakan ujian kepada Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Tuhan yang memutuskan aku pada kaumku, jadi Tuhan, melainkan Kau, aku dah zalim sendiri, aku telah lakukan zalim. Ampunkan aku ya Allah. Dengan kalimah itu, wirid itu diucapkan dalam perut ikan nun, ikan paus, kegelapan dalam kegelapan, di dalam kegelapan perut, di dalam kegelapan laut yang dalam, Allah Ta'ala Maha mendengar taubat seorang hamba-Nya, dilepaskan dari kesusahan. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis sahih, tidak ada seorang pun berdoa dengan doa zinnun, doa Nabi Yunus ini, melainkan Allah Ta'ala akan memakbulkan doanya. Jadi kalau kita nak ada doa-doa yang kita tertangguh, hajat kita tertangguh, bertawasul dengan doa orang soleh, kan? Doa para Nabi ni dah confirm. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kita cari-cari tu, yang kita minta-minta dalam surah Fatihah tu, tunjukkan kami jalan lurus, jalan yang Engkau telah beri nikmatkan mereka. Itulah jalan dia, Allah dah tunjukkan lah. Tu jalan dia, tu doa dia tu. Kenapa nak cari doa-doa yang mengarut? Kenapa nak cari doa-doa yang ambil kerja Tuhan? Kan? Kita nak ambil ayat-ayat doa-doa yang ambil kerja Tuhan apa? Kita ambil doa-doa para Nabi. Itulah jalan yang Allah telah sebut, kan? Jalan yang confirm orang telah duduk atas jalan hidayah, orang-orang soleh yang telah mendapat jalan petunjuk terang-terang. Maka ambil. Kalau kita nak taubat, ambil doa Nabi Adam,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada orang kata, Ustaz, kalau saya seorang macam mana takkan sebut Rabbana zalamna? Boleh tak sebut Rabbana zalamna tu? Tak payah kata. Sebut je Rabbana zalamna. Ambil berkat daripada kalimah Al-Quran tu sendiri. Sebutlah, kan? Tak ada masalah, kan? Kita baca dalam salat pun, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayang solat pun, iyyaka na'budu, nak tak ubah iyyaka na'budu. Tak boleh, kan? Memang tak boleh. Sebab dia ayat Quran, kan? Tak boleh ubah. Walaupun doa sebenarnya boleh lah kita ubah, tapi ambil keberkatan daripada ayat Quran, ya? Doa yang para Nabi doa ungkapkan, kita ambil dari keberkatan. Jadi itulah maksud kalimat yang dikatakan kalimat taubat yang Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan Allah menyifatkan bahawasanya kalimat taubat yang mereka ungkapkan, Allah sebut fataba alaihi, Allah terima taubat mereka kerana Allah itu mempunyai sifat innahu wat-tawwabur rahim. Kerana Allah Ta'ala itu at-tawwab. At-tawwab ismul mubalaghah, menunjukkan Allah Ta'ala menerima taubat walaupun dosa seseorang itu dosanya terlalu banyak. At-tawwab, Allah ni menerima taubat dan menerima taubat, menerima taubat walaupun dosa itu berulang-ulang. Itu maksudnya. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Kemudian kita pindah pada ayat ke-38 dari surah Al-Baqarah. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu dari syurga itu, kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan atas mereka, tidak ada kebimbangan atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memberitahu tentang peringatan yang pernah diberikan kepada Adam dan isterinya serta iblis ketika dia menurunkan mereka dari syurga. Yang dimaksudkan iaitu kepada anak keturunannya, bahawa dia akan menurunkan kitab dan mengutus para nabi dan rasul, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Al-Adiyah. Yang dimaksudkan al-huda di sini adalah para nabi, rasul serta penjelasan dan keterangannya, iaitu pada firman Allah Ta'ala, qulna bitu minha jami'a, turunlah kamu dari syurga. Perkataan ihbitu, turunlah kamu. Kenapa lafaz jamak? Sedangkan kita nampak sini turunnya Adam dan Hawa, katanya lafaz musanna kan. Katanya ihbita kan. Turunlah kamu berdua kan. Dia tak boleh kata jamak, melainkan sepaling minima jamaknya ada 3 orang atau lebih. Dengan ulama mufassirin kata, Biltu ni maksudnya termasuk iblis. Termasuk iblis. Setengah ini mengatakan, Biltu ni termasuklah turunlah, maksudnya termasuklah Nabi Adam, Hawa dan keturunannya. Ya? Minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, masuk petunjuk kat sini disebut Ibnu Katsir para nabi dan rasul. Ini dimaksudkan huda. Bila datang kepada kamu petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, iaitu ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, nescaya tidak ada ketakutan, kebimbangan atas mereka,
dan tidak pula mereka bersedia hati. Ini Al-Quran ni banyak yang menyebut fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Macam mana kita nak kaitkan dengan hadis Nabi SAW? Nabi sebut asyadul ibtila, manusia yang paling dahsyat kena ujian. Bala ni ujian lah. Kita ni kalau dengar bala semua tak baik kan. Bala ni ujian. Ujian baik tu, ujian buruk kan. Manusia yang paling dahsyat kena ujian adalah para Nabi dan Rasul. Jadi macam mana ayat ni nampak seolah bertentangan. Siapa yang ikut Nabi dan Rasul tidak ada ketakutan pada mereka dan tidaklah mereka bersedia hati. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada kebimbangan dan tidak ada kesedihan apabila mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun orang beriman dan amal soleh sentiasa akan diuji. Lagi tinggi imannya dia akan diuji. Semua akan diuji. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Imam baca dari Ustaz Luqman hafizahullah yang sebutkan wala nabluwannakum lam ta'ti. Kamu pasti akan diuji. Kum siapa? Orang beriman. Orang beriman. Kalau kita rasa terpanggil dengan panggilan iman, maka ujian kenapa kita rasa mengeluh? Sebab Allah kata menggunakan lam takin, maksudnya kami pasti akan uji kamu daripada ketakutan. Jadi ayat ini wala khaufun alaihim, tak ada ketakutan. Maksudnya bukan ketakutan kat dunia tak ada ketakutan kat akhirat nanti. Kat dunia orang mukmin akan diancam dengan ketakutan. Kat dunia orang mukmin akan diancam dengan kesedihan. Dia tengok bahawa ni macam-macam musibah berlaku. Banjir. Sebelum tu ada satu keluarga, insya-Allah ada 8 orang anak semua meninggal. Duduk tepi jalan, pukul berapa? 1 pagi, 2 pagi. Kereta rosak keluar. Sekali tengok, keretanya telah dilenyek oleh lori. Lenyek habis. Anak dia 8 orang ada dalam tu. Habis rumah Allah. Saya buat dia. Dia tahu kalau saya sendiri memang sempit kawasan itu. Tak dapat bayang bagaimana sedihnya seorang ayah yang ramai anak sekarang ni sekelip mata saja sunyi rumah ni. Ya, semua akan diuji. Dia akan diuji dengan cara dia. Kita akan diuji dengan cara kita. Allah alam apa lagi ujian. Tapi ujian Allah Ta'ala beri pada orang beriman untuk bagi dia muhasabah bagi. Kamu dahulu tidak memiliki apa-apa pun. Kamu seorang diri dahulu. Aku bagikan pasangan, aku berikan anak-anak. Maka kalau seorang itu mengucapkan matarjih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Muhammad tadi, allazina idza asabahum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mengucapkan kalimah itu saat dia diuji, maka kami akan memberikan kepada mereka kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada orang yang musibah, tapi sanggup sebut. Biasanya kalau kita tengok orang kena musibah, kita ialah yang sebut inna lillah. Sebab kita tak kena, kita sabar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau ujian tu kena kat kita, belum tentu itu kalimah pertama kita sebut. Boleh jadi kita boleh jadi kita sebut benda lain. Boleh jadi pensan dulu. Wallahu alam, kita tak pernah diuji. Mungkin dia tuan-tuan nak diuji. Tapi kalau orang yang mula-mula, Nabi kata fi sadmatil ula, hentakan pertama ujian tu, dia mampu cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, golongannya akan mendapat syurga. Seperti mana disebut dalam hadis Nabi SAW, kalau kehilangan ahli keluarga, anak, Nabi Allah sebut, Allah tanya kepada malaikat, engkau cabut ke apa tu buah hati hamba ku ni? Kau cabut nyawa dia ya? Ya. Bagaimana keadaan dia? Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan kepadanya,
Allah akan sediakan baginya satu rumah daripada dia satu istana dalam syurga. Dia panggil Baitul Hamd, rumah puji-pujian. Allah pasti akan. Sehingga Syekh Ibn Taymiyah mengatakan, orang yang mungkin ahli fasik ni fasik mungkin baru besar, tapi kalau dia diuji macam tu, dia boleh sabar dan ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mungkin pahala dia lebih daripada dosa dia. Allah akbar. Sebab firman Allah Taala sebut innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya senya, innama itu memang hanya senya, Allah Ta'ala akan memberikan pahala buat orang-orang yang sabar tanpa kamu boleh hitung, tanpa boleh dihitung. Itu sebab kesabaran. Dan satu hadis Nabi sebut, kita ingat, tapi mafhum dia, Allah SWT meningkatkan derajat hamba-Nya itu dengan berbagai cara. Salah satu dengan caranya adalah ditimpa dengan ujian. Meningkatkan darjat. Tidak boleh diangkat satu darjat itu melainkan dengan diberikan ujian. Dan Allah Ta'ala beri ujian sesuai dengan kemampuan hamba-Nya menanggungnya. Ya? Jadi kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan sahabat-sahabat kita, ya, saudara-saudara kita yang menimpa ujian, musibah, banjir, ya. Doakan, doa adalah senjata mukmin. Kalau kita doakan saudara kita yang menimpa musibah dalam keadaan mereka tidak tahu, mereka akan kata bagi kamu juga kemudahan itu. Tidak kau rugi kan? Kalau kita nak kaya, kita doakan orang lain kaya, insya-Allah Allah beri kekayaan. Kalau kita nak bijak, kita nak pandai, kita doakan orang lain pandai, insya-Allah Allah Taala beri kepandaian kepada kita. Nabi sebut doa seorang tu pada saudaranya bi zahril ghaib, dalam keadaan dia tak tahu, kita doakan dia, doa tu lebih mustajab. Dan malaikat akan mendoakan kita macam mana kita doakan saudara kita. Jadi huda kat sini adalah tunjuk fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang mengikut jalan para nabi dan rasul, dia tidak akan dirundung dengan kebimbangan dan tidak akan dirundung dengan kesedihan. Bila ni mula? Waktu sakaratul maut, dan hingga selepas alam barzah dan akhir. Sebab kat dunia kesedihan dan ketakutan ada. Sebab berdasarkan ayat tadi sebut walana bulwannakum, kami pasti akan uji dengan ketakutan. Jadi nampak macam kontradik, ya. Ayat ini sebenarnya tak kontradik. Sebab yang dimaksudkan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun adalah di akhirat. Dia juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang mengukuhkan pendiriannya dengan mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia berpegang teguh pada kata-kata itu, konsisten, istiqamah dia. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun berbondong-bondong kepada dia saat dia sakarat. Jadi mereka saat dia sakaratul maut, nazak. Dan nazak ni syaitan paling suka dekat dengan kita. Sebab itu orang nazak ni kita kumpul kat dia, kita talqin kan, kita bacakan Yasin kan. Kita bacakan Yasin supaya saat tu paling penting. Sebab orang yang nazak pada saat dia, kita ajar kalimah tu, kita talqinkan la ilaha illallah tu supaya dia mudah sebut. Dan saat itu gangguan iblis, kalau dibuka hijab ni kita berlari lah. Tapi melainkan orang yang istiqamah dalam hidup dia, syaitan tak boleh datang. Sebab malaikat berkumpul. Syaitan atau iblis tidak akan berkumpul tempat iblis, malaikat berkumpul. Dia tak akan boleh berkumpul. Jadi orang
rahsianya adalah istiqamah. Apa saja amalan yang kebaikan yang kita buat istiqamah. Kita ada zikir tu kan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita zikir 10 kali waktu pagi, 10 kali waktu petang. Konsisten kan kita buat. Ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas maghrib. Konsisten buat. Ataupun satu hari 2 kali selawat Nabi 100 kali, konsisten buat. Ambil berapa amalan yang sahih, kita buat konsisten, insya-Allah waktu sakarat Allah berikan rezeki kepada kita, malaikat datang berbondong-bondong, malaikat kata la takhafu wa la tahzanu. Mulai sekarang tak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi ketakutan pada diri kamu, dan tidak ada lagi kesedihan. Wa abshiru bil jannah. Mereka kata, kami sampaikan berita gembira kepada kamu tentang syurga yang Allah janji kepada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu adalah berita gembira yang paling kita gembira saat kita hidup. Tak ada berita segembira ini. Apa berita gembira kita pernah dapat sebelum ni? Soalnya Umar beritahu dapat anak kan, ataupun mengandung bergira nak jadi ayah, alhamdulillah. Ataupun anak kita dah besar, dapat sekolah yang baik, dapat keputusan cemerlang, alhamdulillah, sejuk. Anak kita berjaya hafal Al-Quran 3 juz, alhamdulillah, sejuk. Oh ibu, tidak ada berita yang lebih menggembirakan melainkan berita orang beritahu kita kamu ahli syurga. Tak ada berita yang lebih gembira daripada itu. Ya? Allah sebut, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dilepaskan daripada azab neraka dan masuk dia dalam syurga, itulah arti kejayaan sebenar. Manusia seringkali mendefinisikan kejayaan ni daripada banyak sudut. Ada yang kaya, oh dia berjaya, dia jadi orang kaya, dia berjaya. Oh dia ni ada kelulusan yang tinggi, dia berjaya. Oh dia ni ada profesor, berjaya dia. Macam-macam kejayaan. Tapi kejayaan di sisi Allah adalah siapa yang terlepas dia daripada neraka dan dia dapat masuk syurga, dia yang orang berjaya. Sebab kita kat dunia ni adalah masa yang berjalan. Masa yang berjalan dan usia kita makin lanjut, dan kita menuju ke alam yang kekal kat sana. Yang ini ada umur dia, tapi kat sana tak ada. Kalau ahli syurga umur dia 33 tahun, selama-lama 33 tahun, kekal. Kalau orang buat ibadat 40 tahun, 50 tahun, Allah balas lebih lagi daripada itu. Jadi sabar sekejap buat ketaatan, amal ibadat, sabar sekejap buat benda-benda yang diredai oleh Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan dapat rezeki husnul khatimah. Itulah berita yang paling gembira sekali. Dan malaikat sebut tak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ketakutan. Menunjukkan orang yang beriman, dia akan diuji dengan beberapa benda yang menakutkan dan menyedihkan. Betul tak? Sebab lagi tinggi iman seorang, lagi tinggi yang diuji, lagi besar syaitan akan datang. Macam-macam cara, hasut dia macam-macam. Dan Nabi SAW ni tengok diuji macam-macam kan. Kita pun mungkin diuji, banyak diuji, tapi orang yang berjaya dalam ujian. Dan Nabi Allah Ibrahim pun diuji, fa'atammahum, dan dia tidak berjaya dalam ujian. Nabi-Nabi Ulul Azmi diuji macam-macam. Para Nabi pun ada ketika berdakwah pun ada yang dibunuh, di mana para Nabi dan Rasul Bani Israel. Kata Imam Suyuti, seramai 300 Nabi di kalangan Bani Israel telah dibunuh oleh kaum Bani Israel sendiri, yang durjana itu kan.
Itulah ujian orang yang berdakwah ke jalan Allah. Sebab itu orang mati syahid ini antara orang yang diletakkan dalam syurga yang tertinggi, Firdausil A'la. Ya, semua orang akan merasai kematian, cuma cara bagaimana dia mati. Ya, ada orang dikejar kemewahan dunia sehingga dia lupa ke Allah Ta'ala, tapi akhirnya dia akan menempuh kematian dia. Cepat atau lambat. Ada orang mewah dan kaya dahulu, 1000 tahun dahulu dia meninggal. Ya? Dan kita telah diberikan ruang yang sekali saja dalam hidup kita, dia tidak akan berulang. Semalam kita tak akan dapat, hari ini bila kita dah sampai esok, kita tak akan dapat lagi hari ini. Ya? Sebab itu jangan menangguhkan amal soleh. Ya? Jangan kita tangguhkan amal soleh. Orang kerana satu orang yang kurang amalannya, walaupun satu zikir, dia akan menyesal di akhirat. Dia akan menyesal dengan sesal-sesalnya di akhirat. Jangan sia-siakan orang-orang yang kita sayang di keliling kita. Ya? Buatlah kebajikan kepada ibu ayah kita, rakan-rakan kita. Jangan sakiti mereka. Jadi ada ruang untuk kita buat pahala. Tempat kita belajar, buatlah pahala sebanyak-banyaknya. Tempat kita kerja, anggaplah dia sejadah untuk kita beribadah. Apa saja potensi ruang yang kita berinteraksi, buatlah amalan yang kita boleh dapat redha Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ada orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang-orang kafir ini sifatnya mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Dusta ni macam-macam cara lah. Ada yang mendustakan, tidak. Mendustakan ni tak semestinya bercakap melantang, kafirkan, tak semestinya. Tapi dengan memandang apa-apa hal agama benda syariat ni tidak relevan untuk kehidupan kita pun, dia dianggap juga mendustakan. Ataupun kalangan Bani Israel, mereka beriman pada sebahagiannya dan mereka kufur terhadap sebahagiannya. Yang rasa tak sesuai hawa nafsu mereka, mereka tolak tepi. Jadi Allah Ta'ala dalam surah Baqarah ni Allah tunjukkan tentang sifat-sifat Bani Israel ni, supaya nak mengajar kita, supaya nak beritahu bahawasanya golongan yang telah diberikan kemuliaan diturunkan kepada mereka para Nabi yang ramai, tetapi mereka masih lagi tak dapat petunjuk. Kerana apa? Kedegilan hati mereka. Bukan kerana utuskan para Rasul. Allah tetap utuskan para Rasul. Ada para Rasul dapat kaum yang mengikutnya jumlah yang ramai, seperti mana disebut oleh Nabi SAW. Aku diperlihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dalam keadaan penghuni-penghuni di dalam syurga. Ada penghuni-penghuni di dalam syurga, ada yang Nabi yang follow dia tu, menjadi followers dia tu ramai, segerombolan manusia yang ramai. Lalu dikatakan, ini siapa ni? Kata Jibril, ini adalah pengikut Nabi Musa. Ada juga jumlah itu boleh dikira berapa orang. Rohaitun, antara ini kurang daripada 10 pengikut dia. Ada yang ikutnya 3 orang, ada yang ikut Nabi yang berdakwah, yang ikut dia 2 orang yang followers. Dan Nabi kata, wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi yang berdakwah bertahun-tahun, ada seorang pun ikut dia. Allah tidak akan menghukum para Nabi itu kerana mereka telah melaksanakan tanggungjawab, tetapi Allah Ta'ala akan menghukum kaumnya yang ingkar. Jadi KPI para Nabi dan Rasul ni bukan tengok pengikut berapa ramai, tapi adakah kamu melaksanakan dakwah. Kalau kamu melaksanakan, kamu tidak akan boleh beri hidayah kepada pengikut kamu. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang menurunkan hidayah dan hati. Tugas kamu menyampaikan saja. Macam kita dah dengar ceramah, dah dengar kuliah, kan? Ini satu hidayah Allah beri kan kita. Hidayah itu irsyad. Ada orang tolong beritahu kita. Macam mana kita nak dapat hidayah itu secara kesalahan kita? Sehingga kita mengamalkan. Itu dia panggil taufik. Sehingga kita berjaya mengikuti apa yang kita tahu. Berapa ramai orang yang tahu kelebihan solat berjamaah, yang tahu kelebihannya 7 kali ganda.
Tapi berapa orang yang boleh sampai? Berapa ramai yang tahu tentang Al-Quran ni, baca satu huruf 10 pahala. Tapi berapa orang yang mampu membacanya setiap hari? Berapa ramai yang tahu tentang kelebihan selawat dan Nabi SAW? Selawat sekali Allah selawat kepadanya 10 kali. Tapi berapa ramai yang mampu untuk melaksanakannya? Sebab itu tak sama lah, hidayah, irsyad, kita tahu pak, itu jalan hidup betul. Tapi hidayah itu taufik, sehingga kita berjaya mengamalkan apa yang kita tahu. Berarti kita minta hidayah dan taufik saja. Ya. Jadi wakazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah penghuni neraka. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun. Masuk neraka, kalau hukumnya kufur, maka dia akan menghuni neraka selama-lamanya. Ya, yang bila dia kufur lah, orang yang kufur, orang munafik, ya, orang musyrikin yang dia tidak mendapat dan yang dia tidak bertaubat kepada Allah Taala, tidak balik ke jalan, mereka ni golongan yang tak perlu hari perhitungan, tak perlu ada checkpoint untuk timbang amalan, tak ada. Sebab akhirat ni dia ada checkpoint mahsyar ada, tiang sirat ada, ditimbang amalan ada. Itu macam bertahun-tahun tu, bukan senang tu. Dalam barzah pun dah berapa tahun, dalam kubur pun dah berapa tahun. Panjang ni perjalanan kita kan, bukan kat sini je. Dan sebab itu dia punya balasan kat sana gantung apa yang kita buat kat sini. Sabar sikit ya. Ada orang muda-muda dah meninggal ya. Kita tak tahu bila umur kita, sehari ke 2 hari ke, setahun ke, 2 tahun, 3 tahun ke. Ada pelajar-pelajar UTM yang dulu belajar sini, accident, meninggal naik motor. Ada ramai. Jadi filo lestari, tahu lah kadang-kadang cemat. Pelajar-pelajar kita naik motor tahu kan, meninggal dia, mengejut. Jadi kita nak kena sedia tentang kematian, kita tak tahu bila. Bila dah masuk zon tu, amalan tak ada dah. Sebab itu kita akan doakan orang yang dah meninggal dunia, wa abdilhu daran khairan min darihi, wa zawjan khairan min zawjihi, wa ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, gantikanlah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Kubur tu tengok sempit kan, tapi dia boleh menjadi sebuah tempat yang mendamaikan kalau dia orang soleh. Dia akan mendapat keluarga yang lebih baik daripada keluarga dia kat dunia kalau dia orang soleh. Amalan dia akan menjadi keluarga dia. Dia akan mendapat isteri yang lebih baik di dunia kalau dia orang soleh. Bidadari akan menemani dia. Itu kalimat-kalimat yang kita doakan orang meninggal dunia. Tapi apa arti doa tu kalau kita tidak memanifestasikan apa yang bakal kita akan dapat dengan dunia ini? Kita sabar sekejap, jalan kaki pergi ke masjid, di subuh yang hening pergi ke masjid, sabar sekejap. Tak lama, sabar sekejap. Tak ada lah kita ni sampai apa tu, yalah kalau orang pun boleh apa tu hiking jauh, naik gunung sampai ni, takkan naik tangga masjid pun tak mampu. Kalau boleh jogging, boleh pergi jauh-jauh, takkan pergi masjid pun tak boleh. Kita adalah siapa yang apa yang kita inginkan. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima jitu bihi. Tidak sempurna iman kamu sehingga hawa nafsunya, keinginan dia adalah mengikuti apa yang aku bawakan. Apa kecenderungan kita? Main game. Adakah itu dibawa oleh Nabi? Itu tak dibawa oleh Nabi. Kecenderungan ni, minat kita apa? Kalau kita satu hari tak selawat ke Nabi, kita rasa gelisah. Maksudnya hawa nafsu kita dah menuju ke situ. Kalau kita satu hari tak dapat baca Quran, hati kita gelisah. Maksudnya hawa nafsu kita dah menuju pada kebaikan. Kalau satu hari
kita tak dapat qiyamul lail, maksudnya kita gelisah. Hawa nafsu kita dah menuju ke situ. Bila ke kita nak menuju ke arah itu? Bila menuju ke arah itu? Macam orang minat main futsal, main bola sepak. Adakah tengah main futsal dia boleh main handphone? Jadi matilah handphone dia. Aku nak main bola, kan gol lah. Kan? Jadi takkan dia waktu lain dia gila tengok handphone, tapi waktu main futsal dia boleh khusyuk sebab apa? Dia minat main futsal. Mana dia orang main handphone? Kan? Tapi kalau dengan kuliah boleh main handphone. Kan? Dengan khutbah Jumaat main handphone, dia tak dengar, tak minat dengan khutbah. Kan? Sebab kita tengok diri kita, apakah ibadah itu sebenarnya kita minat sebenarnya. Bagaimana kita perlakukan ibadat-ibadat kita. Nabi kata, hatta yakuna hawahu taba'ani ma ji'tu bih. Tak sempurna iman sehingga hawa nafsu itu mengikuti apa yang aku bawa. Nabi suka bersedekah. Adakah nafsu dia suka bersedekah? Dia tak boleh makan seorang, mesti nak ajak orang. Kawan dia susah belanja, tak apalah. Dia tengok kawan dia makan daripada hasil belanja dia seronok dia rasa bernafsu untuk buat kebajikan. Tandanya dia telah iman dia tu dah mula muncul lah. Tapi kalau kita tak boleh tengok orang dapat nikmat, percayalah, sifat-sifat syaitan iblis tu masih ada. Kita perlu perbaiki diri kita sehingga kebaikan ni dah jadi sebati dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah bagi yang kita banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, dari Syam. Satu minit. Jadi saya ingat sekadar itu saja sampai ayat 39 daripada surah Al-Baqarah. Nanti kita akan sambung ayat ke-40. Ayat ke-40 masuk fasa baru, cerita pasal Bani Israel. Ayat 40 sampai ayat 100 lebih cerita pasal Bani Israel. Nanti kita akan bawa cerita kan, kisah-kisah Bani Israel, kaum yang paling sukar untuk ditarbiah. Kita ingat orang Melayu degil. Tak, ada bangsa lagi degil pada tu, Yahudi. Daripada zaman dulu lagi degil sampai sekarang cukup degil. Jadi Allah Ta'ala beritahu bagaimana para Nabi diutuskan menghadapi individu-individu sukar dalam kalangan Bani Israel ini. Allah sengaja ceritakan supaya nak beritahu kita ada satu bangsa yang diberi nikmat yang cukup besar, tetapi mereka tetap ingkar apa mereka akan dapat daripada balasan Allah Ta'ala. Jangan kita jadi macam tu. Kalau kita jadi macam tu, nanti kita punya kaum kehidupan apa akan berakhir dengan begitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu fi asfali safilin. Kami menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian, kami boleh menghinanya serendah-rendahnya. Sebab itu Bani Israel mereka dapat nikmat banyak macam. Ada 8 nikmat disebut dalam Al-Quran yang mana tak ada pada kaum yang lain. Tetapi tengok Bani Israel sampai sekarang dihina. Orang putih pun tak suka dia, Eropah pun tak suka dia. Yang kata bangsa Arab semua benci. Dikatakan Yahudi ni kan, Amerika pun walaupun dia menyokong tu, tapi orang Saleh mana suka orang Yahudi ni. Cuba duduk situ tak suka, sebagai orang Jerman tak suka kan, semua tak suka. Jadi jangan kita bangga dengan kemuliaan yang kita ada, baliknya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan nanti kita akan kongsikan kisah satu persatu daripada kedangkalan Bani Israel ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita mula masa baru ayat 40. Lama kisah Bani Israel 40 sampai 100 lebih dari surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Pada itu saja kongsian kita malam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.